nikah sindiket. Apakah ia nikah sindiket? Siapakah dalang di sebalik pernikahan tersebut? Dan adakah pernikahan sindiket sah di sisi undang-undang? Temui saya, Nurul Fazilah Kamaluddin, 30 minit dalam bicara Fal Syariah pada malam ini dengan tajuk Nikah Sindiket. Masyarakat di luar sana masih lagi menganggap bahawa nikah sindiket itu adalah satu perkara yang betul. Nikah sindiket boleh saya katakan di sini sebagai jalan mudah atau jalan pintas ke arah perkahwinan. Dan malahan ada juga pasangan pengantin yang sanggup membayar beribu ringgit dari 3,000 hingga ke 50,000 untuk meneruskan pernikahan mereka. Saya membawa anda kepada berita harian tahun 2021 ketika pada tahun tersebut negara telah dikejutkan dengan pembongkaran kegiatan nikah tanpa kebenaran atau nikah sindiket. Dan dijangkakan pada tahun itu juga lebih 100 pengantin telah terlibat dalam sindiket ini. Kita akan membincangkan perkara ini dengan lebih lanjut, namun kita beri laluan kepada paparan teaser ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata, pihaknya bagaimanapun tidak menafikan sentiasa akan ada individu yang mengambil kesempatan melanggar undang-undang termasuk sindiket nikah tanpa tauliah. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, dan pada hari ini untuk membincangkan topik yang sangat menarik ini, saya tidak keseorangan kerana pada hari ini saya bersama dengan tetamu undangan kita iaitu Dr. Suhaizat bin Saifuddin yang merupakan pendakwa syar'i Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Sembilan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Dari mana? Saya daripada Seremban. Daripada Seremban, jauh perjalanan pada hari ini. Terima kasih. Boleh tahan. Terima kasih kerana Sama-sama. sudi hadir ke program Bual Bicara kita pada malam ini. Baik Doktor, tanpa melengahkan lagi masa kita, iaitu topik kita berkenaan dengan nikah sindiket ini, mungkin Doktor boleh jelaskan kepada penonton di rumah apakah maksud nikah sindiket dan apakah ciri-ciri nikah sindiket ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nurul dan sedang pendengar sekalian. Nikah sindiket ini kita boleh fahami sebagai satu upacara pernikahan yang berlawanan dengan undang-undang, tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang berautoriti, yang mana sama ada ianya sah ataupun tidak, dan sama ada menggunakan perkhidmatan ejen ataupun syarikat ataupun sebaliknya. Okey. Itu adalah kefahaman yang kita boleh kenali apakah itu maksud nikah sindiket dan apakah ciri-ciri nikah sindiket ini. Nikah sindiket ini mempunyai beberapa ciri yang kita boleh kena pasti. Yang pertama ialah pernikahan ini tidak mendapat kebenaran daripada pihak berautoriti. Okey. Yang kedua ialah pernikahan ini diakad nikah oleh wali yang tidak sah. Yang tidak sepatutnya yang akad nikahkan pernikahan tersebut. Yang ketiga ialah pernikahan ini dijalankan tanpa pengetahuan ataupun tanpa keizinan daripada wali mujbir ataupun wali akrab. Yang keempat ialah pernikahan diakadkan oleh juru nikah yang tidak sah, yang sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa juru nikah ini mesti mendapat kuasa daripada pihak pemerintah tempatan. Sekiranya juru nikah ini tidak mendapat apa-apa kuasa daripada pemerintah, maka dia tidak berhak untuk menjalankan pernikahan tersebut. Dan yang kelima ialah pernikahan poligami tanpa kebenaran daripada pihak mahkamah syariah, dan yang terakhir ialah dokumen nikah diterima adalah palsu. Ini adalah ciri-ciri yang kita boleh kenal pasti berlakunya sesuatu pernikahan dengan menggunakan nikah sindiket ini.
Baik, mungkin boleh saya rumuskan sedikit bahawa nikah sindiket ini adalah pernikahan melalui sindiket dan tidak mengikut prosedur ataupun kebenaran daripada mahkamah yang sewajarnya. Dan dengan ciri-ciri yang disebutkan itu tadi, boleh kita katakan nikah sindiket ini dengan adanya wali yang tidak bertauliah, adanya ejen dan juga sindiket yang terlibat. Betul ya? Betul, Doktor? betul. Baik, kita teruskan lagi dengan topik perbincangan kita pada malam ini. Mungkin doktor kita pernah dengar istilah nikah sindiket. Kemudian kita juga pernah dengar berkenaan dengan pernikahan atau poligami yang diakadkan oleh wali di Malaysia tanpa kebenaran mahkamah, serta pernikahan yang dilangsungkan di luar negara. Jadi mungkin boleh doktor jelaskan berkenaan dengan ketiga-tiga ini bagi mengelakkan kekeliruan penonton di rumah. Okey. Silakan. Nurul, sebenarnya istilah-istilah ini sama ada nikah sindiket yang nikah dilaksanakan ataupun diakad nikahkan oleh wali tanpa kebenaran mahkamah dan serta pernikahan dilangsungkan dalam negara ini sebenarnya adalah termasuk dalam nikah sindiket. Berdasarkan ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi, kan? Ciri-ciri ini ada dalam nikah sindiket, maka kita boleh katakan ia termasuk dalam nikah sindiket itu sendiri. Dan mungkin kita selalu dengar, ini istilah yang selalu kita selalu dengar, iaitu kahwin lari. Kahwin lari itu pun termasuk dalam salah satu istilah lainlah bagi nikah sindiket ini. Baik. Jadi kahwin lari itu adalah salah satu daripada nikah sindiket. Ya, betul, doktor? betul. Baik. Mungkin kita akan berbincang lagi dengan lebih lanjut berkenaan dengan prosedur dan sebenarnya doktor, sah ataupun tidak nikah sindiket ini. Tapi nanti dulu kita berhenti sebentar, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami. Terima kasih kerana masih terus setia bersama dengan kami dalam Bicara Fal Syariah dengan tajuk Nikah Sindiket. Baik doktor, kita sebenarnya nak lanjutkan lagi perbincangan kita berkenaan dengan prosedur dan juga sahkah nikah sindiket ini. Tapi nanti dulu, kerana sebenarnya kita ada seseorang yang sedang menunggu di talian. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam. Ni Mama Hanifah daripada Pulau Pinang. Apa Okey. abang ajar, apa abang ustaz? Mamu daripada? Ya. Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang, jauh sana Ya. daripada Pulau Pinang. Baik Mamu. Ya. Mungkin Mamu boleh kongsikan sedikit pengalaman ataupun mungkin Mamu ada cerita berkenaan dengan nikah sindiket. Adalah pasal apa mamu anak mamu sendiri lah. Tapi mamu tak sesuai dengan yang jadi yang jodoh tu mamu tak sesuai lah. Pasal apa? Pasal tak ada kerja, tak ada apa, mamu tak sesuai, mamu tak mau jadi wali dia tu. Tapi apabila mamu tak mau jadi wali tu, tiba-tiba mereka pergi berdua, mereka pergi kahwin di luar negara lah. Tapi mamu pitak balik-balik, mamu ingat kata mereka tak kahwin. Mamu kata hampa kahwin kajak kan, mereka kata mereka dah kahwin. Abang kahwin di mana? Tapi mereka bilang lah, sekian tempat mereka kahwin. Tapi mamu kata, lagu mana hampa nak mai sini, lagu mana hampa nak buat. Lebih baik hampa pergi rojok balik pejabat agama, lagu mana. Tapi kalau tak ada dulu, mamu nak repot balai lah, mamu kata kat mereka. Tiba-tiba mereka video jumpa pada pejabat agama. Lepas selesai kan tak selesai, mamu tak tahu pasal mamu tak sesuai dengan budak jantan tu. Yang tu soalan mamu tu. Ustaz tolonglah. Nasihat kat mereka berdua dengan mamu sekali, patutkah mamu tak jadi wali tu? Patutkah tak patut? Pasal mamu tak sesuai dengan menantu tu. Baik. Dan tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih Mamu kerana sudi berkongsi Sama-sama. pengalaman berkenaan dengan nikah sindiket dan mungkin ada sebut berkenaan dengan wali. Jadi mungkin boleh sedikit sebanyak saya bertanya kepada doktor berkenaan dengan cerita tentang Mamu yang jauh mai daripada Penang tadi tu, berkenaan dengan ada selit sedikit berkenaan dengan wali dan juga perkahwinan nikah sindiket ini. Antara faktor berlakunya nikah sindiket ini adalah disebabkan pernikahan itu mendapat tentangan daripada wali. Itu yang kerap kita dengar. Dan apa yang perlu dilakukan oleh pasangan yang hendak menikahkan, sekiranya kalau ada masalah mengenai keenganan wali ini, mereka sebenarnya boleh mohon di mahkamah syariah, iaitu permohonan wali enggan. Baik.
Okey, itu yang saya boleh kongsi. Baik, jadi mungkin boleh tambah sedikit. Maknanya di sini jika pihak pasangan ini berkahwin, kemudian dia merasakan wali tersebut tidak mahu menjadi wali, Ya, maka betul. boleh memohon di mahkamah dengan menggunakan wali enggan. Betul Ya, ya? betul. Betul, Doktor. Baik, terima kasih banyak-banyak di atas penjelasan yang diberikan. Baik, mungkin kita teruskan dengan perbincangan kita berkenaan dengan prosedur. Kalau tadi kita sebelum kita mengambil panggilan tu kita nak cakap tentang prosedur, sekarang saya nak tanya berkenaan dengan prosedur. Sebenarnya apakah prosedur bagi mereka yang perlu dilakukan oleh pasangan bagi memastikan pernikahan mereka ini sah setelah mereka mungkin kahwin lari ke ataupun pergi jauh kahwin di Thailand dan sebagainya. Apakah prosedur yang perlu dilakukan? Okey. Sebelum kita menyentuh mengenai prosedur, kita kena faham bahawa pernikahan secara sindiket ini boleh menyebabkan perkahwinan itu sah ataupun tidak. Itu satu perkara asasnya. Sebab bila pernikahan itu dilangsungkan tidak mengikut prosedur yang sebenar, tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa, maka ianya menjadi tanggungjawab pihak mahkamah untuk menyiasat dan memastikan bahawa perkahwinan itu mengikut hukum syarak atau tidak. Okey. Apa yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak apabila mereka telah bernikah tanpa kebenaran pihak berkuasa ialah mereka perlu buat permohonan pengesahan nikah. Baik. Okay, sama ada pengesahan nikah oleh mereka yang masih bujang ataupun yang telah bernikah lah, iaitu pengesahan nikah poligami. Okey. Dan apa yang saya boleh katakan ialah jangan berdiam diri. Okey, ini kerana kita lihat di mahkamah syariah banyak kes-kes yang melibatkan mereka-mereka yang berdiam diri sehingga memakan masa yang lama, sehingga 10 tahun. Apabila ada masalah, misalnya timbul masalah, contohnya kereta kehaluan misalnya, ataupun berkaitan dengan pendaftaran anak di JPN, barulah mereka datang ke mahkamah syariah. Dan itu satu perkara tindakan yang bagi sepatutnya tidak berlaku. Sebab ia menimbulkan implikasi-implikasi dan apabila mereka datang ke mahkamah, peranan hakim ini adalah untuk menyiasat pernikahan tersebut, menilai dan memberi keputusan bahawa pernikahan itu sah atau tidak. Berdasarkan Seksyen 11, saya ambil contoh, Seksyen 11 di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam, maafkan saya, Wilayah Persekutuan tahun 1984, iaitu berkaitan dengan perkahwinan sah ataupun tidak, yang memperuntukkan bahawa sesuatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup syarat yang perlu menurut hukum syarak untuk menjadikan sah, dan itu adalah peranan hakim untuk memberikan penilaian ataupun menyiasat mengenai sesuatu pernikahan yang telah dilangsungkan tersebut. Baik, mungkin boleh saya rumuskan di sini bahawa mereka yang terlibat dengan nikah sindiket ataupun berkahwin di luar kawasan ataupun berkahwin di Thailand, mungkin bila balik ke Malaysia terus membuat pengesahan nikah dengan secepatnya mungkin. Betul? Itu sebaiknya. Sebaiknya jangan berdiam diri, jangan tunggu sampai 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya, kerana ia akan memudaratkan dan akan membawa padah jika berlaku kes-kes yang tidak diingini. Dan saya rasa peranan hakim itu sangat memainkan peranan seperti dalam Seksyen 11 yang Doktor bincangkan sebentar tadi. Terima kasih, Doktor. Baik, seterusnya kita sambung lagi perbincangan topik hangat ini berkenaan dengan hukuman kepada dalang dan juga hukuman kepada pasangan yang terlibat dalam nikah sindiket. Namun kita berhenti sebentar, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami. Terima kasih kerana masih terus setia menonton bersama dengan kami dalam Bicara Fal Syariah dengan topik yang menarik iaitu nikah sindiket. Baik, Doktor, kita nak bincangkan berkenaan dengan hukuman kepada dalang dan juga hukuman kepada pasangan yang terlibat dengan nikah sindiket ini. Namun nanti dulu, kerana sebenarnya kita ada satu panggilan di talian berkenaan dengan nikah sindiket. Assalamualaikum, siapa di talian? Saya Sally Rahim dari Kelang. Baik, Puan. Mungkin Puan boleh terangkan ataupun kongsi tentang pengalaman Puan berkenaan dengan nikah sindiket. Pada awalnya benda tu memang melalui kenalan daripada suami. Kemudian mereka yang menguruskan semualah dari segi dokumen, perjalanan, di mana tempat pertemuan dan sebagainya lah. Baik,
Boleh Puan terangkan kenapa Puan memilih dengan cara tersebut? Sebab benda tu lebih mudah dan tidak melalui proses yang agak rumit lah pada awalnya. Tetapi setelah benda tu berlaku, baru kita tahu benda tu sebenarnya lebih rumit daripada prosedur yang biasa. Baik. Dan mungkin boleh terangkan juga kepada pihak kami dan juga penonton di rumah, adakah sedikit kesan yang Puan terima ekoran daripada terlibat dalam pernikahan sindiket ini? Sebenarnya kalau tidak melibatkan anak-anak, mungkin dia tidaklah memberi kesan yang agak teruk. Tapi sekiranya ada anak, dia akan impact memberi kesan pada anak-anak lah. Dari segi dokumentasi, pengenalan diri dan sebagainya. Baik. Terima kasih Puan di atas perkongsian yang telah diberikan, yang mana pihak Puan ada memberitahu bahawa dia tidaklah mempunyai kesan yang sangat teruk, tapi agak memberi kesan kepada anak-anak jika terlibat dalam nikah sindiket ini. Baik doktor, kita teruskan kepada perbincangan kita berkenaan dengan hukuman. Dan sebelum kita bincangkan berkenaan dengan hukuman itu, mungkin sedikit sebanyak doktor boleh terangkan ataupun boleh jelaskan ataupun mengulas berkenaan dengan seperti apa yang telah dibincangkan oleh Puan untuk panggilan sebentar tadi. Mengenai pemanggil itu tadi, bahawa implikasi kita faham apabila pernikahan itu dirujuk di mahkamah syariah. Okey, implikasinya sama ada perkahwinan itu sah ataupun tidak. Bila tidak sah pernikahan tersebut, ianya memberi implikasi kepada perkara-perkara berkaitan. Misalnya ialah nasab anak. Betul. Okey, hak-hak isteri misalnya mut'ah, harta pencarian, nafkah dan sebagainya, ianya sebenarnya memberi implikasi kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam nikah sindiket ini. Itu sebagaimana yang pemanggil suarakan tadi kan, itu adalah antara implikasi-implikasi daripada nikah sindiket. Baik, dan mungkin saya boleh katakan di sini bahawa implikasi yang sangat-sangat perlu kita pandang ialah dari segi nasab anak, hak-hak isteri dan juga harta sepencarian. Betul ya? Betul doktor. Baik, terima kasih banyak-banyak. Kita teruskan lagi topik perbincangan kita berkenaan dengan hukuman. Mungkin doktor boleh kongsikan dengan penonton-penonton di rumah, apakah hukuman kepada dalang yang menjalankan upacara nikah sindiket ini dan juga hukuman kepada pasangan yang terlibat dengan nikah sindiket ini. Okey. Mereka yang terlibat sama ada dalang ataupun suami isteri yang menjalankan upacara pernikahan tersebut ya. Mereka ini boleh didakwa di mahkamah syariah iaitu di bawah kesalahan kita panggil sebagai kesalahan matrimoni ataupun kesalahan berkaitan dengan kekeluargaan. Yang mana tertakluk di bawah enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri. Misalnya di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 1984 ya. Sebagai contoh memperuntukkan beberapa seksyen, misalnya seksyen 39 berkaitan dengan akad nikah perkahwinan yang tidak dibenarkan. Okey, seksyen 40 pula berkaitan dengan kesalahan yang berhubungan dengan akad perkahwinan iaitu mereka yang mengakad nikahkan perkahwinan tanpa keizinan ini, dan seksyen 133 berkaitan dengan percubaan dan persuahan. Ini kesalahan-kesalahan yang boleh didakwa di mahkamah syariah, dan setiap daripada satu kesalahan ini boleh dihukum, mereka boleh dihukum dengan, jika disabitkan kesalahan, mereka boleh dihukum dengan denda tidak melebihi RM1,000 atau 6 bulan pemenjaraan atau kedua-duanya sekali. Baik, terima kasih doktor. Jadi mungkin boleh saya tambah sedikit di sini bahawa sebenarnya kesalahan ini adalah di bawah kesalahan penalti dalam Akta Keluarga Islam, dan dia sebenarnya bukan akta kesalahan jenayah syariah. Betul? Betul doktor. Dan dendanya bukan calang-calang kerana ia melibatkan denda RM1,000 dan juga denda atau 6 bulan penjara atau 6 bulan penjara ataupun kedua-duanya sekali. Baik, terima kasih doktor atas penjelasan yang telah diberikan. Baik doktor, kita sambung lagi sedikit berkenaan dengan ada yang berpandangan sebenarnya masyarakat di luar sana mengatakan bahawa mereka ni memilih untuk berkahwin secara nikah sindiket ataupun berkahwin di Thailand kerana mahkamah syariah ni terlalu bersifat birokrasi. Susahnya sebenarnya nak mohon berkahwin. Jadi apakah pandangan doktor berkenaan dengan hal ini? Okey. Sebelum itu ya, kita perlu faham. Okey, berdasarkan kalau kita lihat kajian-kajian yang dilakukan
nikah sindiket ini berlaku atas beberapa faktor. Okey, saya sebutkan yang pertama iaitu seperti kewujudan syarikat sindiket itu sendiri. Okey. Yang kedua ialah wali enggan untuk menikahkan perempuan ataupun wanita di bawah tanggungan mereka. Yang ketiga ialah tidak sekufu, okey, sama ada di takat halwat ataupun perkahwinan bawah umur ataupun perkahwinan dengan warga asing atau suami berpoligami tanpa sedia ada. Dan apabila meletakkan mahkamah syariah tanggapan bahawa mahkamah syariah birokrasi, ini bagi saya adalah satu pendapat pandangan yang tidak wajarlah. Tidak wajar. Sebab mahkamah syariah tertakluk kepada undang-undang dan undang-undang ini mempunyai masalah yang tertentu untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Baik. Terima kasih doktor atas penjelasan yang diberikan. Jadi mungkin boleh saya rumuskan di sini bahawa nikah sindiket ini adalah bukan satu isu yang baru kerana sebenarnya ia telah berlaku sejak 25 tahun yang lalu dan pembongkaran sebegini amatlah mendukacitakan kita sebagai rakyat Malaysia. Dan persoalannya di sini sebenarnya adalah nikah secara sindiket ini sah ataupun tidak, dan kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya tidak boleh pandang isu ini dengan pandangan yang ringan, dan sebenarnya kita perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi membenteras isu nikah sindiket ini. Betul Doktor ya? Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak. Dengan itu maka berakhirlah perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan nikah sindiket. Alhamdulillah, saya rasa penjelasan yang sangat jelas, sangat terperinci, sangat bagus, yang kira sampai di hati dan sangat faham di dalam kalangan penonton di rumah. Terima kasih sekali lagi. Jazakallahu khairan katsira. Insya-Allah ada masa kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Baik, kepada anda di rumah, teruskan setia bersama dengan kami kerana setiap minggu kita akan menghidangkan pelbagai lagi topik yang menarik, dan pastinya pada minggu hadapan kita akan membincangkan berkenaan dengan isteri nusyus, suami pun nusyus. Baik. Teruskan setia bersama dengan saya, Nurul Fazlah Kamaluddin. Jangan malu, ambil tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.